mencontoh tentang Gaza, bantuan di Gaza tersekat di sempadan Rafah kerana ianya ditutup dan dikawal oleh pihak Israel dan bukan pihak Mesir. Walau bagaimanapun, menghadapi kekurangan beberapa NGOs Malaysia, menghadapi kekangan, beberapa NGOs Malaysia telah menyalurkan bantuan ke Gaza dengan kerjasama rakan NGOs tempatan di Gaza. Usaha menyampaikan bantuan masih giat dilaksanakan oleh NGO. Yang Muhammad, saya minta maaf Yang Muhammad, saya bertanya sama ada nak bagi jalan. Ya, baik pulau sikit. Saya Baik pulau saya. Baik pulau. Okey, Menteri. Sedikit saya Menteri, saya melihat permasalahan Israel dan Palestin ini satu perkara yang amat penting yang telah mengambil tenaga negara dari segi sumber dan sebagainya, dan perlu dipertingkatkan. Soalan saya, di Wisma Putra ini berapa orang yang boleh berbahasa Hebrew? Siapa yang pakar di dalam Jewish study? Kerana bagi saya permulaan diplomasi ini ialah informasi ataupun pengetahuan. Persoalan saya kalau itu masih lagi, kerana bagi saya di Malaysia ini kadang perkataan Yahudi itu jadi satu perkara yang amat sensitif. Tetapi adakah ia hanya bersifat sentimen, belum sampai ke tahap diplomasi yang menggambarkan pengetahuan? So, soalan saya, ada tak berapa orang ni di Kementerian Luar ni, pegawai maupun pegawai kita yang bertugas ini fasih berbahasa Hebrew ataupun memahami Jewish study bagi memudahkan memberi ke tahap yang lain? Terima kasih. Tuan Pengerusi, memang soalan tadi itu adalah agak spesifik. Jadi namun begitu, memang ada pegawai, ya. Dari segi bilangannya saya tidak dapat berikan hari ini, tetapi memang ada pegawai yang mahir dari segi isu-isu Gaza maupun isu-isu Palestin, Tuan Pengerusi. Tuan Menteri, menyentuh tentang, saya nak sebelum nak bagi masuk Farid Buntar Yang Muhammad sikit nak betul. Tadi dia sebut sempadan tu masalah dengan Israel, tapi pengalaman yang kami pergi bukan dengan Israel, dengan kerajaan Mesir. Itu yang ditanya tadi. Kerajaan Israel memang kita tak boleh masuk, tapi di sempadan Rafah itu dari Mesir telah pun menyekat. Jadi apa tindakan kerajaan contohnya untuk memudahkan urusan dengan kerajaan Mesir, bukan dengan Israel suatu tentu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dari segi perkara itu saya akan lihat di mana kalau kita lihat hubungan Malaysia dengan Mesir juga begitu bagus, ya. Jadi saya percaya dari segi isu tu boleh diselesaikan. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh tentang keselesaan pejabat dan bangunan Malaysia di luar negeri. Satu je Timbalan Menteri, Tok Muzi, kalau dibenarkan, berkaitan dengan isu Israel Palestin ni, sedikit saja, sebab saya difahamkan semasa pengalaman saya di United Nations baru ni, kita Malaysia mengambil sikap mendekati isu Palestin dan Israel ni sebagai isu penempatan, isu antara dua negara, isu geografi, dan kita ketepikan sama sekali isu keagamaan. Saya berpendapat isu keagamaan tidak boleh diketepikan sama sekali, kerana daripada perbincangan ringkas dengan mereka yang terlibat di New York baru ni pun, isu Palestin masuk berkaitan dengan laporan Goldstone tempoh hari. Ada di kalangan mereka di Israel yang mempunyai pendapat bahawa mereka perlu duduk di Gaza, mereka perlu duduk di Jerusalem, kerana mereka mempunyai keyakinan di akhir zaman nanti Mesiah mereka, penyelamat mereka akan datang memerintah di the Tomb of Solomon, yang terletak di Jerusalem, dan medan pertempuran di akhir zaman antara Yahudi dan golongan non-Yahudi akan berlaku di Gaza. Jadi ini adalah pendekatan agama, menyebabkan mereka menekankan keperluan untuk menduduki Gaza dan juga Jerusalem.
Maksud saya di sini, sama ada betul atau tidak itu soal kedua, tapi soal utamanya pendekatan kita jangan kita ketepikan langsung soal keagamaan dalam isu ni. Terima kasih. Saya memang setuju dengan yang berhormat. Tapi yang lebih penting, di mana kita dah menekankan even dalam persidangan yang 6 dan sebagainya, di mana yang lebih penting ialah sekarang Palestin kena menentukan dan menyelesaikan isu dalaman, iaitu antara kumpulan Fatah dan Hamas ni. Sebelum kita terus mendesak Israel, tetapi yang lebih penting ialah Palestin kena selesaikan isu dalaman dahulu. Jadi itulah yang kita ambil berat dalam perkara ini, Tuan Yang di-Pertua.